Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-puan hadirin sekalian. Baik, Alhamdulillah kita dah sampai ke sesi masterclass 2 untuk kita teruskan FSY kita pada kali ini. Okay, saya terus untuk makluman Datuk-datuk, Datin, tuan-puan sekalian, bersama saya adalah Puan Fariah dan juga Cik Harul Anwar. Kami semua di bawah Division Sosioekonomi dan Pengagihan Yapim dan Sumber Dana. Saya terus untuk makluman tuan-puan, slide presentation saya akan berkisar kepada pengenalan Yapim, struktur sosioekonomi Majalaya, Yapim yang tujuan penerima manfaat seluruh Malaysia, teras pendidikan dan kemasyarakatan. Itu ada dua fokus teras utama yang akan saya tekankan pada hari ini. Perkembangan agihan tabung amanah Yapim, dan akhir sekali kita rumuskan rumusan dan soal jawab mungkin pada akhir sesi apabila semua pembentangan dibuat bagi mencepatkan masa. Okay. Sedikit informasi tentang Yapim. Seperti mana tuan-puan sedia maklum, Yapim ditubuhkan pada tahun 1976 dan telah dilancarkan semula pada tahun 1984 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada masa itu. Dan Yapim digovern, ditadbir melalui Surat Ikatan Amanah dan dikawal sedia oleh kepimpinan Lembaga Pengamanah. Jadi kita ada senarai Lembaga Pengamanah yang terdiri daripada pakar-pakar dalam negara, termasuk wakil daripada MOF. Dan kita pengurusan Yapim buat masa ini, dan seterusnya kita terus kepada visi dan misi. Kalau tuan-puan boleh lihat ya, visi dan misi Yapim itu institusi unggul menerajui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan umat. Keyword dekat sini adalah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Kenapa kita di dalam visi dan misi kita tekankan ayat ini? Kerana dalam Yapim kami melihat pembangunan seseorang, kepribadian seseorang, pembangunan jati diri seseorang itu dia tidak boleh membangun secara terasing. Dia haruslah secara inklusif, kepribadian, akhlak, pendidikan dan sebagainya. Jadi inilah misi dan visi, slogan nilai utama yang kami terapkan di dalam Yapim. Matlamat Yapim ni adalah selaras dengan SDG yang dirangka oleh PBB jugalah, yang mana matlamat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lestari menjelang tahun 2030. Jadi kalau tuan-puan melihat SDG, Sustainable Development Goals tu, kita boleh match dan padankan dengan program-program yang dijalankan di dalam Yapim, terutama sekali program teras. Okey, baik. Yang ini kami telah sediakan apakah padanan yang bersesuaian SDG dengan Yapim. Ini untuk untuk rujukan semula. Kalau SDG 1 tu no poverty tu memang Yapim prihatin melalui pelbagai bantuan seperti kebajikan, bantuan bencana, makanan kepada golongan memerlukan, dan B40 mengurangkan kadar kemiskinan. Kalau kita tengok SDG 3, Good Health and Wellbeing ni, Yapim memang kita ada satu program singgah sihat. Program singgah sihat ni bukan sahaja kita memberi bantuan keuangan untuk beli perubatan, peralatan, infran dan sebagainya, tapi kita juga menyediakan program-program awareness, program-program kesedaran kesihatan. Yang ni kalau kami ke projek-projek ataupun program-program di lokaliti, kami akan jemput sekali KKM. Kalau yang terbaru hari itu kami baru balik daripada Sarawak, kita jemput jaga KKM. Jadi KKM buat servis perkhidmatan percuma lah untuk cek kesihatan orang kampung. Ada seorang pakcik tu, dia kata dia sihat, cek hari tu 155 darah dia. Jadi doktor buat nota, pakcik sila pergi ke hospital segera. Dia cek 3 kali sebab dia tak percaya. Dia kata sebelum ni dia sihat. 155, yang bawah tu pun tinggi, macam 100 ke, macam tu, tinggilah darahnya macam tu. Ini yang kita bawa kepada masyarakat. Yang ketiga, SDG 4, Quality Education. Yang ni macam tuan-puan sedia tahu, sedia maklum, Yapim memang bekerjasama dengan KKM, Kementerian KPM, Kementerian Pendidikan, dan juga JPN dan PPD untuk menyediakan program-program pendidikan, terutama sekali yang dekat SPM ni. Kami memang daripada tahun 2016 menyediakan modul inspirasi SPM tu, khusus dalam bahasa Malaysia dan sejarah.
Sebab target YAPIM adalah bagi memastikan anak-anak kita dapat CGSPM, lulus BM dan sejarah, dapat CGSPM, jadi boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada program-program lain lah. Dan yang keempat dari CJ8, Discernment and Economic Growth ni, ini yang pastinya program-program keusahawanan yang akan terangkan oleh Cik Anwar sekejap lagi. Sebab Cik Anwar punya forte lah yang tu ya, untuk economic growth. Baik, saya teruskan kepada bagaimana pelan transformasi Najah YAPIM dibangunkan. Pelan transformasi Najah YAPIM dibangunkan adalah beraspirasikan kepada kerajaan madani dan juga pelan transformasi Al-Falah yang dirangka dan dibangunkan khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi kalau kita tengok dalam tujuan utama tu dan juga nilai-nilainya ialah berpepadanan lah dengan wawasan kerajaan, insya-Allah. Okey, baik. Saya akan teruskan dengan objektif teras. Kalau kita tengok objektif teras penubuhan YAPIM macam saya terangkan sebentar tadi, dia ada 3 aspek besar lah. Pertama, membangun ekonomi Islam itu sendiri. Yang kedua, membangun pendidikan. Dan yang ketiga, pembangunan sosial. Tujuan utama kita ni, kalau saya selalu berfikir, mula-mula ni kita nak faham ni apa. Kita ambil satu contoh yang senang lah. Kalau kita bagi pendidikan anak-anak, kita bukan nak suruh dia pandai belajar saja, tapi kita nak suruh dia ada akhlak yang baik, dia menjadi seorang pekerja yang cemerlang, dia berjaya menerajui rumah tangga, kehidupan dia dan seterusnya, dapat memimpin diri, masyarakat dan negara lah khususnya. Jadi kita tengok seseorang tu sebagai inklusif. Itulah yang kita letakkan pembangunan ekonomi Islam, pendidikan dan sosial. Bukan pendidikan bersih, tapi merangkumi akhlak, solatnya, sahsiah kepribadiannya. So kita tengok sebagai inklusif. Okay, insya-Allah itu dalam bahasa yang mudah lah untuk kita terangkan kepada anak-anak kita dan masyarakat yang lain. Okay, saya terus kepada objektif pengagihan dan amal jariah ya. Untuk YAPIM, kita melihat kepada keberkesanan, kebersamaan, integriti dan juga inklusiviti. Macam saya sebutkan banyak kali tadi, kita nak tengoklah impact. Kalau kita memberi ni, apa impact dia. Jadi lepas ni saya akan terangkan sikit tentang program pendekatan-pendekatan baru yang telah dibuat oleh YAPIM bermula tahun 2024 dengan adanya penambahbaikan dan keputusan-keputusan di peringkat YAPIM yang terbaru lah. Kita ada impact, boleh untuk melihat impact dan juga keberkesanan program, kebersamaan. Itu memastikan setiap program melibatkan penyertaan aktif daripada semua lapisan masyarakat yang disasarkan. Sebab tu kalau kita buat program di lokaliti, kita bukan turun kita je. Kalau di Terengganu, kita turun, kita jemput semua. Ada KPDN HP, ada tabung haji, ada bomber, ada polis, semua datang. Jadi dekat masjid tu penuh dengan semua agensi kerajaan. Ada pharma, jadi meriah program tu dan masyarakat semua keluar. Sebab ada juga jualan-jualan rahmah. Jadi itu yang kita nak. Program percuma datang dan pada masa sama orang-orang yang susah, yang memerlukan bantuan, kita bagi bantuan. Itu yang program sedang berjalan sekarang lah. Kita juga pastikan integriti, penambahbaikan tabik urus dari semasa ke semasa dan juga inklusiviti macam saya sebutkan tadi lah. Kita nak kalau boleh semua program kita ni inklusif, dia tidak terpisah-pisah. Okey, baik. Okey, saya terus kepada struktur sosioekonomi nak majariah. Kita nak bagi pandangan secara kasar sikit, apakah strategi struktur sosioekonomi nak majariah YAPIM. Kalau kita tengok strategi yang digariskan adalah perkasa pendidikan, kemasyarakatan dan keusahawanan ke arah kelestarian sosioekonomi komuniti. Dan pendekatan kita ada 3, iaitu projek pembangunan komuniti YAPIM, PPKY ya, nama singkatannya, PZM, program ziarah madani YAPIM dan juga inspirasi YAPIM. Dan juga strategi ada 3, pendidikan yang saya sebutkan tadi, pendidikan, kemasyarakatan dan keusahawanan. Jadi
tiga perkara penting teras tu, kalau tuan-puan boleh lihat, pendidikan, kemasyarakatan, keusahawanan tu adalah tiga perkara penting memang ditetapkan dan ditetapkan dalam Surat Ikatan Amanah YAPIM. Jadi kita berjalan selaras dengan Surat Ikatan Amanah, iaitu mandat kerajaan kepada YAPIM. Baik. Boleh clear, boleh faham ya buat masa sekarang. Kita next kepada definasi. Tadi sebab saya sebut pasal pendekatan, ada tiga pendekatan. Pendekatan PPKY, Program Ziarah Madani dan juga Inspirasi YAPIM. Kalau sebut program pembangunan komuniti YAPIM ni, sebenarnya ianya satu program yang berterusan selama 3 tahun dan kita akan pantau secara dekat bagi memastikan komuniti itu berjaya dan mencapai impak yang kami sasarkan. Itu PPKY. Dan program Ziarah Madani pula adalah satu program yang mana kita turun konsep yang sama, kita bagi bantuan infra, bantuan kewangan, bantuan usahawan, tapi kita terus secara one off sebab kita percaya mungkin ataupun ada atas sebab itu sudah ada bantuan-bantuan lain. Okey. Yang ketiga, program Inspirasi YAPIM lah. Program Inspirasi YAPIM ini lebih kepada program macam program khusus. Contohnya keusahawanan, program institusi pendidikan, inspirasi pendidikan. Itu yang kita namakan. Kita buat tiga pendekatan ni jadi senang. Kita nak pantau ni program mana. Okey. Baik. Untuk program, saya nak tekankan tentang projek pembangunan komuniti YAPIM lah. Jadi kita ada tiga teras tadi, kemasyarakatan, pendidikan dan keusahawanan. Dalam kemasyarakatan kita ada tiga inisiatif, iaitu kebajikan, kesihatan dan kemudahan. Untuk pendidikan juga kita ada pendidikan holistik, pembangunan peradaban, yang ini laman ilmu, dan juga keusahawanan ada pembiayaan, bantuan mikro, halal dan juga pembangunan makro. Yang ini Cik Anwar akan terangkan sekejap lagi. Next, ini saya cerita sikit tentang lokaliti, office kita, cawangan kita di seluruh negara, kita ada 12. Next, kita cerita juga PPYM sebenarnya kita ada pengurus-pengurus negeri. Jadi kalau tuan-puan ada permasalahan, ada isu, ada benda nak tanya, boleh kontak pengurus-pengurus negeri kita di seluruh Malaysia. Kita ada 8 lebih kurang 100 orang petugas di seluruh negara. Dan juga mereka inilah yang buat pengagihan, mereka inilah yang melaksana, mereka inilah yang turun jumpa masyarakat yang susah dan sebagainya. Next, saya terus kepada teras pendidikan didik. Tadi macam saya sebut tadi, kita ada bagi bantuan kewangan, alat pembelajaran, program tuition dan kelas tambahan. Yang ni kita sebenarnya buat program ni kita kita bergerak rapat dengan PPD dan JPN. Jadi kalau tuan-puan tanya mana teras pendidikan, kita memang melalui JPN dan PPD lah. Jadi kita ada dua, macam saya sebutkan tadi, program bestari, program laman ilmu, holistik, itu untuk mengembangkan potensi individu dan melahirkan insan yang berakhlak mulia. Dan kita terus, yang ni saya nak tekankan sikit. Kalau tuan-puan selalu tanya apa bantuan YAPIM, so inilah bantuan yang kita bergerak di seluruh Malaysia. Kita ada bantuan pengajaran pembelajaran, bantuan kewangan, yang ni kita bagi one off pun ada, kita bagi monthly, bantuan peralatan infra, banyak ya, permohonan daripada sekolah-sekolah, bantuan daripada sumbangan puan-puan yang ada, mungkin pegawai kerajaan dulu, seingat saya dia orang potong gaji RM1 sebulan. Yang RM1 sebulan tu kita kumpul, kita dah boleh bagi macam-macam, bagi pada sekolah, bagi pada masjid, bagi pada anak yatim, bagi kepada semua sektor. Jadi tuan-puan tak payah ingat dah, dulu RM1 sebulan. Saya ingat pegawai kerajaan ramai yang dah pencen bagi tahu saya dulu dia potong RM1 sebulan. Kemudian orang tingkat jadi RM3 sebab dia kata okey, dia ingat pada mak dia RM1, ayah dia RM1, dia RM1. So tapi alhamdulillah duit tu insya-Allah kita dah sebar luaskan kepada masyarakat yang memerlukan. Next, saya balik semula kepada tadi. Untuk YAPIM didik kita dah agihkan sebanyak 45 juta dan seramai 2 juta orang telah memanfaatkanlah dana tersebut. Jadi yang selebihnya saya tunjukkan sedikit video lah apa yang kita buat, pembangunan modul, video pendidikan, kelas tuition intensif, cik pendiri. Saya nak remind pada semula kepada tuan-puan kalau ada anak-anak SPM, tolong rajin-rajin tengok website YAPIM sebab kita akan ada YouTube YAPIM TV yang guru-guru pakar mengajar tu, tips menjawab soalan. Saya cerita kisah benar ni, ada kawan saya, anak dia memang kata tak, kurang excellent lah, anak dia kurang excellent, dia kata selalu fail sejarah. Jadi saya kata dengan dia macam ni, dia kata dia macam mana pun dia nak masukkan anak dia Talis College sebab dia orang ada duit. Saya kata tak apa, nak masuk Talis College yang saya tahu memang kena
sejarah dengan BM juga. Kalau sejarah dengan BM tak lepas, tak boleh masuk TLS rupanya. Jadi saya kata macam ni, why not you tengok, you follow je. Suruh anak you follow YouTube, Yapin TV yang Cikgu Pakar mengajar tu. Tapi Alhamdulillah sekarang anak dia dah boleh lulus sejarah dan BM, dan sekarang anak dia dah belajar dekat overseas. Alhamdulillah. Itu maksud saya, kita jangan banding kita dengan, sebab kita kan ada level masing-masing. Anak kita sekolah kerajaan biasa pun tak apa. Cuma yang penting kita tengok cikgu yang sebab Yapim kita bangunkan modul tu, kita panggil guru pakar, bukan kita sesuka hati. Kita memang ada bengkel guru pakar untuk bangunkan modul tu, dan kita fokus untuk anak-anak kita lepas dapat CGSPM. Sebab kita nak anak-anak kita, bangsa kita berjaya. Tak kira kita open, semua boleh belajar. Okay, next. Next. Kita terus kepada ni sebab saya nak masuk masyarakatan, Cik Anwar nak fokus pada sosioekonomi. Okey, untuk trust kemasyarakatan, kita ini adalah lebih kepada bantuan lah, bantuan sokongan kepada golongan miskin dan B40, termasuk bantuan kewangan, makanan, infak korban, peralatan dan infra macam tadi juga. Matlamatnya adalah untuk bangunkan komuniti yang selesa dan sejahtera. Jadi untuk program kemasyarakatan ni ada satu program besar, iaitu program Sinar Kasih. Kalau tuan-tuan masih tak tahu, sebenarnya Yapim daripada tahun 2011 kita ada satu buat pelancaran program dengan RTM. Dulu kita sedar banyak berita kemalangan jalan raya yang makin mengejut ni. Jadi Yapim pada masa tersebut kita fokus untuk bantu anak-anak yang ibu atau bapa atau keluarga mati mengejut, aksiden ke, lemas ke, kebakaran ke. Jadi kita terus ziarah, kita terus bagi RM200 sebulan seorang. Kalau dia ada 6 orang, dapatlah RM1,200 sebulan sehingga setahun. Sebab kita buat gap setahun tu bagi memastikan pusat zakat ke, kebajikan masyarakat ke boleh masuk semulalah, bantu mereka. Itu yang kita buat lah. Jadi kita melalui ini banyak pengalaman. Ada juga yang memang tolak, walaupun kita dah proses nak bagi. Ada juga yang tolak, dia kata dia tak mau, dia ada duit, boleh bagi pada orang lain. Ada juga yang macam kata tak apa, dia ada 6 anak, dia kata nak 3 je, 3 lagi anak dia yang 3 tu dapat scholarship. Alhamdulillah, kita boleh tengok dari situ betapa murninya hati-hati masyarakat kita ni. Sebab dia tahu sumbangan tu adalah sumbangan daripada orang ramai. Ya, Alhamdulillah. So sebelum tu okey, kita juga macam kita ada buat program Sinar Sihat macam saya sebutkan tadi, ada 2 bentuk tu, sama ada kita bagi bantuan atau kita bagi kesedaran. Program Sinar Lestari ni lebih kepada kemudahan, sama ada kita buat bagi infra atau bagi buat pembakian dan ubah suai rumah atau premis perniagaan. Jadi kalau ada yang nak berniaga ke apa, yang memang memerlukan ubah suai untuk bagi memulihkan perniagaan dengan baik, itu bawah program Sinar Lestari lah. Nanti itu Cik Anwar akan explain sikit lah. Okay, saya pergi kepada terus program Sinar Kasih tadi, apa bantuan yang kita ada. Kalau tuan-puan boleh lihat, bantuan pada anak berapa, keperluan berapa, food bank berapa, infra berapa, kebajikan tu yang meluas tu infak korban, kita bagi juga lagi infak korban. Ada juga masyarakat kita ni yang memang simpan duit, bagi duit korban, kita agihkan daging korban tersebut. Dan juga bantuan majlis kerakyatan masyarakat. Lagi ada bantuan, ni microkredit arahan, saya nak mention sikit. Dulu kita pernah pada awal kita buat Arahno ni, kita melalui banyak fasa. Sebenarnya daripada situ kita boleh tahu betapa ramainya masyarakat kita susah. Sebagai contoh, dulu awal-awal sebab Yapim kita bergerak, kita tidak buka cawangan kita di mana-mana. Kalau tuan-puan perasan, pada awal Yapim menjalankan Arahno, kami masuk ke kampung-kampung. Kita buat di SIK, kita buat di kampung-kampung lah, yang kena pergi dengan ada tempat tu, kita pergi kereta api, kita nak survey tempat tu. Gua Musang, kita pergi ke kampung-kampung dulu. Dan kita cari yang ada satu bank, biasa ada bank rakyat atau agro. 1 minit, okey. Jadi saya nak bagi tahu yang tadi tu, skim microkredit Arahno tu, saya nak bagi duit tuan-puan, yang tuan-puan sumbang tu, kita ada support, sokong penggadai-penggadai daripada yang susah, yang e-kasih.
yang memang tak ada duit. Yang memang kisah benar datang untuk bergadai satu cincin, yang bila ditanya berapa dapat cincin ini, RM36. Ini kisah benar. Saya ada kat situ, saya tanya puan, kenapa puan nak gadai ni? Dia kata berapa ringgit saya dapat. Perempuan tu disik. Dia kata, saya kata RM36. Dia kata RM36. Saya kata puan nak buat apa RM36? Dia kata saya nak beli susu anak, lepas tu saya nak beli beras. Daripada situ kita duduk, kita bincang, daripada situlah kita buat keputusan. Dana amal jariah ni daripada sumbangan tuan-puan, kita ambil allocation sikit, kita tanggung sebahagian daripada kos upah simpan pegadaian-pegadaian kita. Saya ingat lepas ni Cik Puan Farihah dan Cik Anwar akan ada banyak lagi masa. So kita run fast lah slide. Saya untuk yang lain tu lebih kepada gambar-gambar lah. Ini kita punya program-program dan saya rasa itu saja kot. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada soalan apa lepas nilai, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada rakan panel Puan Syarina, Puan Farihah dan juga urus dia yang bersama pada pagi ini, dan yang sangat dirahimkan adalah tetamu our master class untuk apa yang sedikit perkongsian lah peluang kolaborasi dan juga sokongan pembangunan IKS. Division pembangunan sosioekonomi kami cover untuk dua benda lah, sebagaimana yang Puan Syarina sebutkan tadi. Dia ada tiga objektif teras penubuhan YAPIM, dan salah satunya adalah berkaitan dengan pembangunan sosial. Saya kena letak dekat sikit supaya lebih lunak lah kan, boleh didengari oleh semua orang. Okey, di bawah objektif teras yang ketiga, pembangunan sosioekonomi, pembangunan sosial, maka digarap dan juga dilaksanakan program-program yang berkaitan dengan pembangunan usahawan ataupun pembangunan sosioekonomi lah. Yang mana kalau kita boleh ini adalah data berkaitan dengan jumlah usahawan yang menggunakan Ar-Rahnu sebagai vehikel ataupun sebagai medium untuk mendapatkan cash untuk perniagaan lah. Yang mana kalau kita tengok ini adalah data yang terakhir. Sebelum tu. Okey. Data yang bermula daripada tahun 2020 sehinggalah sekarang lah, pada bulan Ogos 2024, yang mana kalau kita ikutkan yang menggunakan Ar-Rahnu spesifik untuk produk bisnes dan juga produk Ar-Rahnu Business dan juga Ar-Rahnu Bisnita. Jadi keseluruhan usahawan yang menggunakan, kenapa kita sebutkan usahawan, sebabnya salah satu prasyarat untuk mendapatkan boleh menggunakan produk Ar-Rahnu Business dan juga Ar-Rahnu Bisnita ni adalah mereka kena terlibat dengan perniagaan. Jadi bila kita lihat dia punya sijil pendaftaran SSM dan sebagainya, itu adalah orang kata sijil beranak lah kan, sijil kelahiran bahawa kita betul kita adalah usahawan. Jadi keseluruhan seluruh Malaysia ni kita ada lebih kurang 36,000 orang usahawan lah. Dan daripada situ kalau kita tengokkan slide seterusnya, daripada 36,000 ni hampir 37, bukan hampir lah, 37% 47% adalah usahawan-usahawan kita yang terlibat dengan F&B ataupun perkhidmatan makanan dan juga minuman. Jadi daripada situlah bila kita lihat trend kebanyakan usahawan-usahawan yang terlibat dengan YAPIM, terutamanya yang menggunakan Ar-Rahnu tadi, ramainya terlibat dengan F&B, maka kita merasakan wajar untuk YAPIM terlibat
dalam membantu usahawan-usahawan tadi untuk mendapatkan persijilan halal. Jadi daripada situlah kita belajar daripada JAKIM, yang mana sekarang ni JAKIM adalah salah satu daripada agensi pembimbing halal, dan kita ongoing untuk menjadi rakan strategi untuk halal lah. Kalau agensi pembimbing halal ni dia berkait dengan bahagian urusan halal. Yang rakan strategi adalah berkaitan dengan Sekretariat Majlis Halal Malaysia. Kedua-dua entiti di bawah JAKIM ni adalah mereka yang terlibat secara khusus untuk halal lah. Jadi bila kita lihat tadi dan kita tumpukan usahawan-usahawan berkaitan dengan JAKIM ni adalah mereka yang terlibat orang kata, kalau kita tengok yang seterusnya, next slide, kita memang mencari CEO untuk kita libatkan dalam program keusahawanan JAKIM lah. Apa maksud CEO yang kami sebutkan tadi adalah Chief Everything Officer. Maknanya yang dialah adalah pocket, dia juga adalah dispatch, dia juga adalah orang yang jaga account, dia juga adalah orang yang manager kepada bisnes tadi. CEO inilah yang memang betul-betul kita carilah. Kenapa? Sebabnya kita tumpukan seluruh Malaysia adalah mereka yang terlibat ataupun dalam kalangan ataupun dalam kategori mikro dan juga nano. Kalau mikro, kita tengok dalam dasar keusahawanan negara, revenue ataupun hasil jualan tahunan adalah 300,000 dan ke bawah. Itu disebut mikro lah. Dan kita di peringkat JAKIM pula, kita ada satu lagi disebut sebagai nano, ialah separuh daripada yang mikro tadi lah. Kenapa? Sebabnya di peringkat nano tadilah kita letakkan mereka yang terlibat dalam usahawan berserta asnaf dan juga startup. Sebabnya keperluan untuk mikro dan juga nano ni kita tengok sangat berbeza lah di peringkat awal. Jadi kita pun JAKIM jarang nak sebut tentang asnaf, sebabnya dia akan memberikan konotasi yang berbeza. Sebab tu kita sebut bila pelaksanaan untuk program-program usahawan berstatus asnaf adalah kita sebut sebagai usahawan nano lah. Okay. Dan bila saya sebutkan tadi, kita untuk pembangunan usahawan kita libatkan kepada dua benda lah. Okay, yang pertamanya adalah kita sebut tentang pembangunan kemahiran ataupun pembangunan kapasiti. Itu yang kita namakan program Mahir Niaga, sama ada Mahir Niaga Nano untuk usahawan nano, termasuk juga dengan yang mereka yang berstatus asnaf, dan juga program Mahir Niaga Mikro. Yang ni kita tumpukan untuk mikro adalah mereka yang dah 300,000 ke atas, cuma nak pergi ke peringkat small ataupun kecil. Jadi kita akan ada satu program yang kita sebut program pecutan usahawan ataupun program accelerator, yang kita buat kerjasama dengan beberapa pihak lah. Yang saya boleh sebutkan adalah salah satunya adalah MTDC, yang mana yang usahawan terlibat kita nak boost kita nak percepatkan dia punya peningkatan dalam usahawan. Kita buat kerjasama dengan mereka yang lebih ni lah. Okey. Seterusnya adalah bila saya sebutkan tadi untuk persijilan halal, di JAKIM kita ada program halal niaga, yang mana kalau kita tengok keseluruhan yang saya tunjukkan ni, kita tumpukan lebih kurang 4,000 orang usahawan setiap tahun untuk kita bangunkan lah. Dan majoritinya, kebanyakan yang kita bantu adalah mereka yang minat ataupun berhasrat untuk mendapatkan persijilan halal. That's why kalau tengok ke atas tu, untuk tahun ni saja yang terlibat untuk halal adalah lebih kurang 3,668 orang, which is belum lagi sampai ke bulan Oktober ni pun baru hari yang kedua. Tapi yang terlibat untuk halal adalah dalam 3,600. Dan apa yang kita buat untuk halal ni adalah kita lihat dari segi awareness, kesedaran. Bila sebut kesedaran di peringkat JAKIM,
Untuk halal, kita lihat berkaitan dengan penyediaan dokumentasi. Dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mendapatkan persediaan halal, itu sebahagian daripada yang kita masukkan dalam awareness lah. Dan yang proses yang kedua adalah untuk kemasukan ataupun pendaftaran ke dalam sistem MyHalal. Itu pun kita tolong juga. Dan yang ketiganya yang kita sebut di peringkat YAPIM adalah pre-audit. Pre-audit ni maksudnya kita pergi ke premis usahawan-usahawan tadi, kita tengok adakah layout ataupun dia punya susun atur operasi tadi tu mengikut spek ataupun keperluan persediaan halal, dan juga dokumen-dokumen yang sepatutnya ada di premis operasi halal tadi lah. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah kita ada juga macam contohnya untuk mahir niaga nano, mahir niaga mikro dan juga program halal niaga ni, kebanyakannya mereka yang terlibat dalam bisnes secara individu. Maksudnya saya buat kuih, saya niaga kuih, saya punya inilah, saya lah CEO tadi. Berbanding dengan kita ada juga satu program yang kita sebut sebagai usahawan komuniti. Usahawan komuniti ni adalah mereka yang satu kumpulan usahawan yang kita develop untuk terlibat dalam projek yang sama. Contoh, dalam contohnya yang kita pernah buat, pernah dan sedang buat untuk ternakan ayam kampung kacuk, yang mana kita libatkan 50 orang OKU, yang mana OKU tadi tu dia akan terlibat dalam ternakan ayam kampung kacuk daripada awal sehinggalah ke sehinggalah daripada macam mana nak handle benih ayam, lepas tu nak jaga, lepas tu nak sembelih, dan juga akhirnya kepada packaging dan juga labeling. Dan dia orang ada sebahagian juga akan terlibat untuk pemasaran. Itu yang kita sebutkan sebagai usahawan komuniti. Usahawan komuniti ni maksudnya kita lihat dan kita bantu dia orang ni secara kelompok untuk satu projek yang sama lah. Dan biasanya projek yang kita kenal pasti ni adalah projek yang terkait dengan usahawan-usahawan individu tadi, supaya contoh ayam kampung kacuk tadi dia boleh supply balik pada ayam-ayam tu kepada usahawan-usahawan tadi lah, yang dapat halal dan sebagainya. Okay. Dan tidak lengkap sebenarnya bila bercakap tentang keusahawanan tanpa ada bantuan dari segi keuangan perniagaan. Jadi that's why di YAPIM kita sebut sebagai dana niaga. Yang ni yang suntikan sama ada fund dalaman YAPIM sendiri keluarkan ataupun kita match keperluan-keperluan tadi, sama ada melalui crowdfunding ataupun dana-dana daripada agensi-agensi yang kita buat kolaborasi lah. Macam contohnya semalam, kalau ada yang datang untuk terlibat dalam majlis pelasmian semalam, BSN dan juga SME Bank dan juga PNB adalah mereka yang yang berkolaborasi dengan kita untuk memberikan fund lah kepada usahawan-usahawan yang kita bangunkan. Okey, itu yang untuk YAPIM. Dan selain daripada bantuan keuangan, ada juga yang kita sebut sebagai libat urus dan juga akses pasaran. Bagaimana kalau tuan-tuan dan puan-puan datang di tingkat di dewan utama tadi, kita bawa bersama usahawan-usahawan yang kita bantu sebelum daripada ni, untuk kita tunjukkan bahawa ini sebahagian daripada usahawan yang kita terlibat lah. Dan kita juga mesh ataupun bila ada program-program contoh MIHAS ataupun MAHA, itu pun sebahagian daripada yang kita sponsor juga dalam usaha-usaha kita untuk terlibat dalam program tersebut. Okey, ini adalah sedikit statistik. Kita tak boleh nafikan bahawa usahawan-usahawan kebanyakan di peringkat negara yang besar dari segi jumlahnya adalah wanita. Kenapa? Sebab ini data kita 67% daripada keseluruhan 36,000 yang terlibat adalah daripada kaum wanita lah. Dan kalau kita tengok dalam dewan ni, alhamdulillah saya nampak saya tak gerun sikit lah gini.
Sebab sebahagian, orang kata sebahagian separuh-separuh, hampir 50% adalah lelaki. Kalau saya pergi ke program-program pembangunan usahawan lain, selalunya depan ni wanita, yang 2-3 orang dekat depan dengan urus dia kat belakang tu, yang lelaki. Jadi ini adalah perkembangan keusahawanan di Malaysia lah. Okey. Satu lagi yang saya nak highlightkan juga seterusnya, selain daripada program keusahawanan yang mana kalau YAPIM disebut sebagai YAPIM Niaga, kita ada juga yang di bawah kemasyarakatan disebut sebagai Sinar Lestari. Ini pun berkait juga dengan usahawan juga, kerana prasyarat untuk dapat Sinar Lestari ni adalah bantuan rumah ataupun premis, sama ada bina baru ataupun baik pulih, yang mana kita terlibat dengan beberapa agensi, sama ada pemberi dana untuk kita buat program Sinar Lestari tadi, ataupun beberapa agensi juga yang menjadi pelaksana ataupun yang memastikan rumah yang kita idamkan tadi dibina dengan baiklah. Dan salah satu daripada agensi yang terlibatnya adalah ICU. Sebab keseluruhan untuk Sinar Lestari ni, ICU adalah rakan pelaksana yang kita yang paling besar lah, yang untuk pelaksana, yang untuk buat sama ada baik pulih ataupun bina baru. Dan ada seorang yang saya bawa juga adalah salah seorang daripada penerima bina baru untuk premis, dan dia terlibat untuk Sinar Lestari. Dan sekejap lagi nanti saya jemput Puan dalam 2-3 minit untuk kongsi lah. Okey, jadi keseluruhan yang untuk Sinar Lestari tadi, kenapa prasyarat pertama adalah mereka sama ada dalam senarai, dia mesti berada dalam senarai IKASIP, sama ada berstatus asnaf ataupun berstatus B40. Tapi kena ada dalam senarai IKASIP lah. Dan yang keduanya, dia mesti terlibat dengan keusahawanan. Kenapa? Sebab ada sebahagian yang pernah kita jumpa, dia terlibat dengan keusahawanan dan dia punya perniagaan dia bagus. Tapi disebabkan dia tak selesai dalam keperluan asas, sebab rumah ni adalah salah satu daripada keperluan asas kita. Jadi digunakan dana yang sepatutnya ditumpukan untuk perniagaan tadi, dia ambil sikit untuk portion tadi untuk buat rumah. Tapi akhirnya rumah tu akhirnya tak selesai. Jadi that's why kita melihat bahawa bila usahawan-usahawan yang kita kena pasti tadi yang berpotensi, kita bantu untuk dapatkan rumah, and then insya-Allah kita tengok dia punya progress perniagaan dia tadi itu lebih baik daripada sebelum. Itu harapan kita lah untuk program Sinar Lestari. Dan sehingga 2024 265 buah keseluruhan lah. Sama ada untuk bina baru sebanyak 110 dan juga 155 untuk baik pulih di seluruh Malaysia lah. Yang manfaatnya, kalau kita boleh tengok yang slide seterusnya, 265 keluarga kita bantu. Isi rumah keseluruhan adalah sebanyak 834 orang. Jadi orang kata dengan 265 rumah yang kita bantu, sama ada baik pulih ataupun bina baru, kita telah menyantuni 834 orang. Dan untuk tahun 2024 sehingga Ogos, kita sedang menyiapkan projek sebanyak 32 rumah. Okay. Dan penyerahannya adalah berkait dengan untuk selepas serahan rumah tadi itu, kebanyakannya melibatkan YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ini salah satu daripada simbol keberadaan YAPIM sebagai salah satu daripada agensi di masyarakat lah, dalam masyarakat. Dan seterusnya saya masukkan ni kalau pergi mana-mana tengok rumah, color dia hijau YAPIM lah.
Dan dia punya bawah dia tu adalah color apa? Color kelabu. Itu menunjukkan bahawa itu adalah rumah yang apa? Yang terlibat dengan Yapim untuk konferensi Malaysia. Okey. Itu success story dan saya minta sebab apa? Puan yang tu dah angkat dah satu minit kan. Saya kongsikan. Saya minta pada Puan Syaz. Okey, Puan Syaz adalah penerima untuk program Sinar Lestari di Perlis. Saya Puan Yusniza sebenarnya. Syaz tu nama suami saya. Okey. Mula-mula saya dulu nak mula bisnes kan. Saya dulu saya dulu tak ada apa pun. Memang betul-betul asnaf. Kalau B40 tu betul-betul B40 lah. Saya mula buat waktu time PKP. Saya dapat call dari Kasih. Dia bertanya ada buat apa-apa tak? Saya kata ada lah buat bisnes sikit. Kawan-kawan order saya buat. Mula-mula dengan base perancang masakan tu kan. Kalau ada yang dapat perancang masakan tu yang dari saya lah. Lepas tu faham tak saya cakap? Sama. Okey, lepas tu mereka main tengok tempat saya buat apa semua. Mereka bagilah bantuan blender, dapur apa semua tu. Lepas tu saya buat masuk dalam media sosial apa semua, cari ejen apa semua, cari ejen. Banyak rezeki saya kan. Dapat banyak ejen. Sampai bila dapat banyak ejen, saya dapat nama dari nama saya tersenarai dekat Majlis Agama Islam. Lepas tu mereka bagi dekat Yapim. Yapim turun mai tengok tempat saya. Waktu tu saya masuk dalam rumah saya memang asnaf, rumah kecil. Orang tak panggil asnaf, panggil Puan Nano. Apa benda tadi? Betul-betul susah rumah. Jadi sebab dalam rumah dia tengok, dia masuk tu memang saya ruang tamu pun tak ada. Memang proses dalam rumah betul tak ada tempat nak sembang santai-santai, tempat tak ada. Memang tempat proses dalam rumah kan tak selesai. Lepas tu Yapim dia pernah tengok semua. Okey, dia cakap nanti dia pernah balik. Dia cakap lulus. Nanti dia buat lah. Tak lama lepas dia buat, saya naik lagi produk saya. Daripada paste, banyak lagi lah produk keluar. Memang sekarang ni peningkatan. Jangan jutawan ada. Apa? Jutawan. Saya makin naik. Sekarang saya rasa 70% dah. 70%. Dari saya tak ada apa-apa. Saya tak ada apa-apa semua. Saya betul-betul asnaf yang tak ada apa-apa. Sampai sekarang alhamdulillah saya dapat bantu jiran-jiran yang nak kerja kan. Kita bagi upah yang ramai lagi sebenarnya orang yang susah-susah yang saya boleh bantu. Walaupun dapat bagi upah orang, saya follow. Sampai saya pun tengah duk audit untuk mesti dan halal juga sekarang. Sebab saya dapat orang kata apa, OEM. Saya buat OEM untuk satu syarikat ni. Dia nak ambil produk saya, tapi dia nak halal untuk dia masuk, untuk dia keluar Singapura dengan Brunei. Sebulan lagi insyaAllah dapat. Terima kasih tau dekat Yapim, dekat semua penyumbang-penyumbang. Itu salah satu daripada success story yang kami bawa lah. Yang bawah ni adalah, ini salah satu yang
Barbershop di KL. Alas. Dia juga yang terlibat untuk usahawan nano juga. Yang di projek masa niaga nano ni. Kedai ni paling mula dia dorongan daripada arwah mak saya. Arwah mak saya ni meninggal dunia tahun COVID tahun lepas pada 8 Sebab kesuntukan masa, bagi saya cepatkan. Terus ya. Okey, ini Sina Lesari, rumah yang di Kelantan. Seterusnya. Okey, ini yang nano untuk negeri Pahang. Next. Okey, ini halal niaga. Yang ni adalah untuk mikro. Dan sekian, terima kasih. Tidak dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan sedikit wrap up lah untuk rumusan pada pembentangan Puan Hajah Sharina tadi dengan Encik Khairul Anwar. Kita punya master class 2 ni. Saya daripada Division Sumber Dana dan saya ada juga pegawai saya di belakang sana yang selepas ni mungkin boleh assist tuan-tuan dan puan-puan. Cik Idham, Cik Saiful, Cik Tengku Ismul. Sebab kita ada kesuntukan masa, jadi mungkin ada sedikit perlukan lebih pencerahan dan sebagainya. Kami alu-alukan. Okey, daripada saya, seperti yang Puan Hajah Sharina bentangkan tadi, kita melihat kepada program-program yang merujuk kepada pembangunan sosioekonomi. Dan YAPIM sebenarnya terlibat banyak dalam memainkan peranan dalam pembangunan ataupun developmental role. Jadi bila kita developmental role, banyak sumber-sumber dana yang sangat kita perlukan dengan sokongan pelbagai masyarakat di seluruh negara. Sebab semalam kita pun dengar bagaimana Muhammadiyah, Bapak Syafiq ada terangkan kemampanan dalam pendanaan NGO di Indonesia. So YAPIM sebenarnya kalau kita lihat di situ, program-program kita sebenarnya dibiayai oleh Rakan Strategi Infak ataupun RSI. Kita ada juga Rakan Strategi Korporat RSK dan juga pendanaan awam through digital crowdfunding dan juga sumber-sumber lain. Sebenarnya ramai yang bertanya-tanya sebab bila saya turun ke lapangan, jumpa korporat dan jumpa pelbagai pihak, mereka tanya ada isu-isu lama YAPIM yang terkait dengan penggunaan dana. Sebenarnya YAPIM ni kita pengoperasian kita dibiayai oleh keuntungan atau pendapatan pelaburan kita daripada program mikrokredit Ar-Rahmu YAPIM. Jadi sebahagian daripada keuntungan tersebut dipulangkan kepada tabung amanah YAPIM untuk kita laksanakan pelbagai program yang kita laksanakan tadi. Jadi next slide. Okey, ini kalau kita ada Rakan Strategi Infak, setakat ini kita mendapat sokongan dana daripada individu masyarakat di seluruh negara sebanyak lebih kurang 36 juta setahun melalui kita panggil sama ada next slide. Okey, skim infak gaji yang kita buat potongan di sama ada di badan institusi kerajaan atau korporat, dan kita ada juga infak pay direct debit YAPIM. Jadi dengan sokongan daripada kedua-dua skim ini, kita mendapat lebih kurang 36 juta setahun dan kita mensasarkan lebih kepada 60 juta setahun untuk kita laksanakan pelbagai program seperti yang dibentangkan oleh Puan Hajah Sharina dan Encik Khairul Anwar tadi. Jadi kita ada juga Rakan Strategi Korporat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat semalam yang naik ke pentas tu, kita punya sokongan, we are strong supporter dalam dana korporat adalah PNB dan juga SME Bank, termasuk juga Maybank Islamic. PNB allocate kepada kita almost 1.2 million setahun. SME Bank secara gradual daripada 5 juta setahun kepada tahun ni insya-Allah kepada 8 juta yang akan memanfaatkan lebih kurang 400 orang usahawan di seluruh negara.
9 juta daripada SME Bank. Dan juga BSN pun sama, BSN baru start tahun ni untuk program-program keusahawanan. Dan satu juga yang interesting apabila kita melaksanakan program pembangunan komuniti start daripada tahun 2023, kita dapat sokongan first time kita dapat sokongan daripada MRT Corp untuk laksanakan program pembangunan komuniti di Penang, di Pulau Pinang, iaitu membantu satu kampung yang akan terlibat dengan jajaran pembinaan MRT. Jadi sebenarnya program-program inilah yang sekarang kita lihat kerjasama dengan korporat untuk kita laksanakan. Jadi ada 3 model kerjasama di sini. Yang pertama adalah YAPIM sebagai pelaksana implementing partner. Saya bagi contoh PNP. Sebenarnya PNP dia melihat kepada program-program kemasyarakatan dan juga pembangunan sosial yang ada sekarang. Jadi mereka mendanai YAPIM untuk program-program tersebut. Jadi penyumbang-penyumbang daripada korporat dia boleh memilih untuk bersama-sama kita sebagai implementing partner, ataupun juga dalam kolaborasi berdasarkan model dan program sedia ada dan selaras dengan keperluan di peringkat institusi yang menyumbang. Jadi kalau dia ada spesifik ataupun tailored program yang nak minta YAPIM untuk laksanakan, jadi kita juga mengalu-alukan kolaborasi seperti itu. Dan juga kolaborasi model kerjasama baharu, iaitu tajaan korporat untuk program atau projek baharu. Jadi ada beberapa projek yang insyaAllah kita akan sedang laksanakan, termasuk dengan beberapa institusi untuk termasuk dalam program pembangunan usahawan. Dan insyaAllah kita akan terus bersama-sama dengan korporat untuk menyediakan program-program yang bersesuaian dan memberi impak kepada korporat. Saya ada slide sebanyak ni saja. Jadi saya juga mengalu-alukan sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan di dalam ni yang berhasrat untuk bersama dengan YAPIM, bolehlah ke kaunter kita di lobi untuk membuat sumbangan infak pay. Dan satu lagi kita ada juga yang itu slide nombor 1, ada nombor 2. Kita ada one off iaitu kasih.yapim.my ni kita punya crowdfunding untuk spesifik program yang kita ada. Jadi lepas ni bolehlah juga berjumpa dengan Cik Karul Anwar untuk usahawan yang berminat untuk sertai program program YAPIM Niaga. Dan di seluruh cawangan Arahnu YAPIM kita ada 201 cawangan statik dan 12 cawangan mobile. Kita ada juga menyediakan QR code untuk mana-mana usahawan yang berminat untuk sertai kita untuk scan, dan kita akan hubungi usahawan tersebut untuk kita offer pelbagai program yang dimaklumkan oleh Cik Karul Anwar tadi di bawahnya Pemniaga. Sekian, terima kasih daripada saya.